أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak, zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, malah ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin meneruskan lagi huraian kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Atha'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Dan kalam hikmat yang ingin dikupas pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-222, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna abdan li ghairihi. Maksudnya, tiada engkau menyintai sesuatu melainkan pasti engkau menjadi hamba dari apa yang engkau cintai itu. Dan Allah tidak suka bila engkau menjadi hamba sesuatu selain daripadanya. Jadi sekarang dalam hikmat yang ke-222 ni Syekh Ibn Atha ingin menjelaskan kita tentang suatu hal yang berkait dengan mahabbah. Mahabbah artinya perasaan kasih, sayang, kasih, cinta dan apa-apa lagi lah perkataan-perkataan yang menunjukkan makna tautan hati kita dengan sesuatu. Jadi kalau dalam tasawuf, mahabbah ni merupakan salah satu di antara maqam-maqam ataupun salah satu di antara ahwal. Kerana mahabbah tu lebih menjurus kepada ahwal lah. Jadi dan ahwal mahabbah ni merupakan antara ahwal yang sangat tinggi. Ahwal yang sangat tinggi iaitu pautan hati, qalbu manusia yang tersangat kuat dengan Allah sehingga dapat melupakan yang lain, sehingga tidak terikat, terpaut dengan yang lain. Satu perasaan yang mengisi qalbu manusia, yang mengikat hatinya dengan Allah atas perasaan kecintaan yang tinggi terhadap Allah kerana dia memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Jadi dan kekuatan perasaan tadi itu menjadikan dia boleh lupa orang lain. Maka itu dinamakan ahwal
mahabbah. Jadi saya jelaskan ini dulu supaya kita tahu kat mana kita nak bercakap malam ni. Jadi mahabbah ini seperti yang saya sebut tadi tu salah satu di antara ahwal dalam tasawuf. Apa itu ahwal? Kita kena ulang balik setiap kali supaya orang tak lupa. Sebab persoalan ini tidak banyak didedahkan ataupun dijelaskan kepada masyarakat lah. Jadi kita berusaha untuk mempermudahkan dia dengan huraian dan penjelasan dan bahasa yang insya-Allah mudah-mudahan boleh difahami. Jadi saya kena jelaskan balik sikit tentang istilah ahwal dan maqamat. Dan tujuan saya jelaskan ini ada beberapa tujuan. Pertama sekali untuk memudahkan kita faham apa yang saya nak jelaskan berkenaan dengan kalam hikmat malam ini. Yang kedua, untuk menjelaskan beberapa kekeliruan berkaitan dengan persoalan tasawuf ini pada tanggapan segolongan orang. Baik, apa itu ahwal, apa itu maqamat? Ahwal ini adalah satu perasaan yang tumbuh hasil dari keyakinan. Tumbuh perasaan dalam hati, hasil dari keyakinan terhadap Allah. Hasil dari keyakinan dan hasil daripada qalbu yang mula menjernih. Keyakinan dia ada, qalbu dia meningkat dari kejernihan, maka keyakinan dia itu bertambah. Seumpama cermin lah. Cermin tu nampak dah, tapi tak jelas pandangan tu. Sebab ada kelabu. Ada debu, ada kelabu, macam-macam. Maka nak dibersihkan debu-debu tu yang menutupi cermin tu sehingga pandangan menjadi lebih jelas dan nyata. Itu tamsilan mudah. Qalbu manusia ni yang banyak ditutupi dengan bermacam-macam halangan dan hijab tadi tu menyebabkan keyakinan kepada Allah tu tidak kuat. Bukan tidak ada, tidak kuat. Kerana pandangan qalbunya itu tidak tajam memandang kepada rahsia keagungan Allah. Seumpama cermin yang kelabu lah, maka pandangan tak jelas. Yakin nampak orang ada tu, tapi tak kenal siapa dia. Dan tak cang molek, tak detail. Berarti bukan meragui, tidak meragui. Cuma tidak memperincikannya. Jadi sekarang kita sudah ada iman, kita sudah ada tauhid, makrifat. Dalam keadaan kalbu kita ni banyak hijab-hijab kalbunya, menjadi iman kita bukan tak ada tapi tidak kuat. Kerana pandangan kalbu kita dalam memandang tentang kebenaran Allah itu tak jernih molek. Nampak dengan arti nampak keyakinannya tu tapi tak kuat molek. Itu artinya kalbu kita tak jernih molek. Jadi bila kalbu manusia ini dibersihkan dengan amalan-amalan, amal-amal soleh, ibadah-ibadah, zikirnya, dengan muraqabahnya, dengan munajatnya dan macam-macam lagi lah, dengan riyadahnya, maka kalbu ini dengan amalan itu dia ada kesan, dia terkesan pada kalbu manusia dalam menjernihkannya. Jadi pada waktu itu pandangan kalbu manusia dalam memandang kebenaran Allah itu menjadi lebih jelas, benarnya ketuhanan Allah itu. Maka itu artinya meningkat keyakinannya. Sebagaimana kita lebih cam orang tu bila cermin kelabu tu gigi-gigi, oh nampak kena, lebih jelas dan lebih terang. Tamsilan yang mudah. Jadi bila keyakinan manusia boleh bertambah, dia akan membuahkan ahwal, satu perasaan. Jadi istilah ahwal dalam tasawuf ni adalah suatu perasaan yang timbul dalam kalbu manusia hasil dari keyakinannya itu. Yang akan saya berikan contoh. Contohnya, bila kalbu dia mula benar memandang makhluk ni, makhluk yang ada permulaan, ada kesudahan, yang akan binasa pada bila-bila masa.
Lalu dia di dalam hatinya ada keyakinan Allah yang Maha Esa, yang tidak ada permulaannya, tidak ada kesudahannya. Dialah yang Maha Kekal. Dengan penuh keyakinan, hatinya semakin menjernih dan bertambah benar pandangan iman itu, keyakinan. Lalu melihatlah, kalbunya melihat kepada makhluk ini yang akan binasa bila-bila masa. Terpandang pada cermin hati dia tu. Pas seorang-seorang mati, pas seorang-seorang, pas sekara habis, silih berganti, tenggelam timbulnya, ada, hilang, itu macam-macam. Pokok pakar tak ada benda kekal. Jadi memandang kepada makhluk yang cirinya itu boleh binasa bila-bila masa tadi itu pandangan iman. Kita bukan tak tahu benda itu, tahu, tapi tidak menjadi pandangan kalbu kita. Itu je beza. Kita tak tahu ke orang akan mati. Bodoh benar orang tu. Kalau tak tahu ilmu tu, ilmu setiap orang akan mati. Setiap benda ni akan binasa. Tak tahu tu, nak tak tahulah orang jenis apa, taraf pendidikan tak tahu, kelas apa tak tahu. Semua orang tahu benda tu, tapi tidak menjadi pandangan kalbunya. Tapi bila kalbunya mula menjernih, dia akan pandang, teringat-ingat benda tu, nampak kebenarannya. Lalu dia membuahkan satu perasaan yang dinamakan zuhud. Jadi timbulnya hal zuhud, contoh, sehingga hatinya tidak lagi menggilainya. Bukan berarti tidak mahukannya, tapi tidak menggilainya. Ada, tak ada pun tak apa. Macam timbul qanaah, timbul zuhud. Dan demikianlah ahwal-ahwal yang bermacam-macam tu. Bila ahwal-ahwal ini semakin bertopok teguh, kalbu dia, kejernihan dia itu semakin menjernih, dan ahwal perasaan-perasaan tadi itu semakin meneguh ke dalam hati sehingga menjadi sebati dengan dirinya, maka dia bertukar menjadi maqam. Maka di sinilah timbulnya istilah dalam tasawuf ahwal dan maqamat. Bermula segala maqam itu ulama tasawuf ni dan kitab-kitab mereka, Sirajuddin Tusi, Kalam Luma, macam Risalah Qusyariah, Imam Qusyari, dan banyak lagi kitab-kitab ulama tasawuf. Mereka membahaskan maqam ni banyak, maqamat dan ahwal ni banyak dalam tasawuf. Tapi mereka sepakat menyatakan permulaan semua itu adalah maqam taubat. Permulaannya. Dan mereka sepakat mengatakan pengakhirannya maqam redha. Tengah tu macam-macam. Ada bilang 10, ada bilang 7, macam-macam dipecah macam. Tapi mulanya disepakati, taubatlah permulaannya. Pengakhirannya redha. Selepas daripada redha tidak ada lagi maqam, yang ada hanyalah ahwal yang tinggi yang dinamakan ahwal mustaqirrah. Itu istilah ahwal dan maqamat. Saya nak jelaskan sikit lagi tentang awal maqamat sebagai taubat. Jadi taubat ini dia bermula dengan ahwal. Ahwal itu dalam istilah tasawuf dipanggil intibah atau yaqazah, bergantung kekuatannya. Puncanya kerana kalbu manusia mula melihat kebenaran, bukan tidak tahu, mula merasai kebenaran wujudnya Allah. Dan manusia ini hambanya, manusia akan mati, manusia akan dihisab, manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat nanti atas segala apa yang dilakukan itu. Semua ilmu ini sudah ada pada kita. Ada orang Muslim tak tahu benda gini? Semua orang tahu bahawa kita ni hamba Allah. Kita akan mati, kita akan menghadapi alam barzakh, ada azab, ada nikmat dalam kubur. Kita akan menghadapi alam akhirat, ada mahsyar, ada timbangan, ada hisab, timbangan amal. Itu sudah sedia maklum sebagai seorang Muslim. Cuma perinciannya dah. Hak ni alim sikit, tahu dalil. Hak ni dah alim mana, dia tahulah peristiwa tu. Dalil tak tahu, tapi tahu ada dalil, tapi tak ingat. Tengok atas alim dah alim lah. Tahu dalil tu bukan fardu ain. Tahu perkara tu memadai. Jadi sekarang kalbu manusia mula memandang kebenaran itu, padahal itu sudah diketahui. Semua orang sudah tahu hakikat manusia hamba Allah, manusia akan mati dan sebagainya. Tapi hatinya tidak
menyuluh melihat itu. Sekarang hatinya mula melihat kebenarannya. Allah mula terasa. Kenapa? Kerana hijabnya mula terhaki sedikit demi sedikit, hasil dari amalannya, hasil daripada ibadah-ibadahnya, hasil daripada riyadahnya, hasil daripada zikirnya, muraqabahnya. Qalbunya menjadi semakin menjernih, lalu mula terasa Allah, teringat-ingat, terfikir-fikir. Lalu itu menimbulkan satu kesedaran untuk membetulkan dirinya, membaiki dirinya. Timbul satu kesedaran untuk membetulkan haluan hidupnya. Timbul kesedaran dalam hati untuk mengabdikan diri kepada Tuhannya, untuk betul diri, nak mempersiapkan diri. Timbul dorongan-dorongan tu. Maka itu dinamakan halut taubah, hal taubat. Kesedaran-kesedaran timbul. Kesedaran ni pula bermacam-macam ragam. Kadang-kadang timbul, kadang-kadang tenggelam, kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Maka sebab itu ulama tasawuf menamakan dia sebagai ahwal. Sebab apa? Ditahawuli, salah satu sebabnya. Kerana dia berbolak-balik, bertukar-tukar, timbul tenggelam, kadang kuat lemah. Tapi dia satu kebaikan. Ahwal, pertanda bahawa kalbu manusia kau tengok mula tunah. Kalau pokok kau mula tunah, benih dia kau mula tubik tunah, tubik. Itu dia. Bahasa mudah, mula hidup. Ada kesedaran ini. Tapi bila kuatnya kesedaran ini meneguh dalam hati, dia bertukar menjadi maqam, kecenderungan yang tinggi untuk membetulkan hidupnya, membetulkan dirinya, membetulkan perjalanan hidupnya, menyelesaikan kekurangan, kelemahan selama ini dan sebagainya. Timbul. Maka dinamakan maqam taubah. Jadi istilah ahwal dan maqamat yang dibicarakan dalam tasawuf. Dan saya katakan tadi, bermula dengan taubat, berakhir dengan redha. Tengah dia tu macam-macam. Ada syukur, ada sabar, ada zuhud, ada qanaah, ada fakir, dan macam-macam lagi lah. Ada warak. Itu makam tengah-tengah dia tu. Tapi permulaannya disepakati, penghujungnya disepakati. Waktu tengah tu dari segi bilangannya berbagai-bagai menurut huraian ulama. Jadi ini ahwal dan maqamat. Baik. Jadi sekarang ahwal dan maqamat ini, itulah perjalanan tasawufnya. Jadi tujuan saya jelaskan untuk memahamkan sebagai muqaddimah untuk kita faham kalam hikmah malam ini. Yang kedua, nak menyatakan bahawa bila saya katakan ahwal dan maqamat ini, ada hak tinggi, ada hak rendah. Ada bahagian fardu ainnya. Taubat, syukur, sabar, qanaah dan sebagainya. Itu asas yang perlu ada, yang perlu kita usahakan. Tidak tamak, tidak takabur, bersifat tawaduk. Semua itu maqam, ahwal dan maqamat. Khusyuk, tawaduk dan sebagainya itu. Jadi waktu itu sunat ke wajib? Jadi kalau orang pandang ilmu tasawuf ni tinggi, membahaskan ahwal dan maqamat, berarti pandangannya itu keliru dalam perkara ini. Dia tahu tentang ahwal maqamat, dia tahu sebahagiannya adalah fardu ain. Tapi tidak dinafikan ahwal dan maqamat yang tinggi-tinggi itu bukan fardu ain lagi lah. Baik, sekarang balik kepada asal mukaddimah dia. Tak pergi mukaddimah payah kok ni lagi ni. Baik, sekarang Syekh Ibn Atta nak bercakap tentang apa? Nak bercakap tentang masalah mahabbah. Mahabbah secara mudah pautan hati, pautan kasih, perasaan kasih, keinginan, kemahuan hati. Baik, kalau kita tengok kepada struktur ahwal dan maqamat tadi tu, mahabbah ni sebenarnya antara maqam yang tinggi. Tapi fahami baik-baik, mahabbah ni, kasih ni, sekalipun dia merupakan maqam yang tinggi, itu adalah mahabbah yang tamam, yang kamilah, yang sempurna. Adapun makna mahabbah itu sudah ada daripada permulaannya lagi. Artinya apa? Kalau kita nak letak mahabbah dari segi maqam, dari segi ahwal atau maqam, dia adalah hak atas sekali.
Tapi mahabbah itu mahabbah yang sempurna, iaitu orang yang sampai tahap menggilai Allah, bahasa gitulah, asyik dah. Itu ahwal mahabbah yang menjadi ahwal dan maqamat tu. Maksudnya kecintaan yang kuat terhadap Allah sampai tahap kata macam gila. Asyik dah lalu galik sehingga lupa biar lain. Itu ahwal dan maqamat. Tapi jangan lupa, makna-makna mahabbah ni ada pada makam-makam dari bawah ni yang akan saya terangkan. Maka di sinilah kaitannya di sini. Supaya jangan keliru dalam ulasan ini. Bila kita sebut tentang mahabbah, contoh nanti bila saya jelaskan tentang perkara ni berkait dengan huraian tentang mahabbah, lalu melibatkan perkara rendah, kata tu bukan mahabbah tu, kena faham. Mahabbah yang menjadi makam yang tinggi tu, ya ada. Tu makam yang tinggi, itu adalah mahabbah yang kamil, sempurna. Tapi makna-makna mahabbah tu dia ada dari bawah lagi ni. Baik, inilah yang kita nak tengok. Baik, sekarang Syekh Munatak kata apa? Apabila engkau kasih kepada sesuatu, engkau akan jadi hamba kepada sesuatu itu. Apa artinya? Baik, balik kita kepada makna mahabbah tadi. Mahabbah ni tautan hati, pautan hati. Maka kita tahulah perasaan tautan hati ni dari si gerahnya tak sama kuat. Ada orang nak ke seseorang, no, suka sedap, tapi tak ada apa-apa, boleh tidur lena. Ada orang dah nak orang tu dah nak tidur setara. Lu ingat-ingat. Mahabbah juga. Jadi kelah lain-lain. Maka apa saja kecenderungan hati, kuat ke lemah ke, maka ada makna mahabbah tu. Dan inilah yang ingin jelaskan oleh Syekh Munatak. Perasaan kasih tadi tu, kecenderungan hati. Ada orang 20%, ada orang 50% kekuatan dia tu, ada orang 70%, ada orang 100%. Itu maqam mahabbah ataupun ahwal yang dijelaskan oleh ulama tasawuf dalam ilmu ahwal dan maqamat. Sekarang kecenderungan hati. Baik, bila hati kita cenderung kepada sesuatu, Syekh Munatak kata berarti kita sudah menjadi hamba sesuatu itu. Jadi yang mengikat sesuatu, yang mengikat dan menjadi yang mengikat seseorang dengan sesuatu sehingga menjadikan seseorang itu sebagai hamba sesuatu itu, perasaan kasih terhadap sesuatu itu. Cenderung hati ke dia. Sekiranya ada walaupun sikit, maka sudah ada, tapi tarafnya rendahlah. Bila kuat lagi ikatan dia tu. Baik. Itu satu perkara. Yang kedua, kenapa seseorang itu boleh mengasihi sesuatu tu? Apa hati ni nak ke sesuatu, perasaan keinginan tak ada sesuatu? Kerana melihat kepada keindahan dan kesempurnaannya. Yang menjadikan hati kita nak sesuatu tu, kerana hati kita tengok, tahu dan ingat tentang kelebihan dia, tentang kesempurnaan dia, tentang kecantikannya, tentang keutamaan dia, tentang kebesarannya. Itu naluri manusia gitu. Jadi kalau benda tu tak menarik, hati tak kasih, tak menarik. Yang menjadikan hati kasih kerana benda tu menarik. Itu perkaranya. Jadi sekarang hati manusia ini boleh saja kasih kepada makhluk dan boleh saja kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Hati manusia ini boleh kasih kepada makhluk, boleh kasih kepada Allah Taala. Kerana makhluk ada ciri-ciri keindahan dia, ada ciri-ciri kelebihannya, ada ciri-ciri keutamaannya. Sebab tu hati manusia ini kasih terikat dengan dia. Di dalam hadis Nabi menjelaskan, ad-dunya hulwun khadirah. Dunia ini penuh kenikmatan, hulwun, sedap manis. Penuh kenikmatan, kesedapan. Khadirah, memukau pandangan, sedap tengok, menarik perhatian. Itu ciri dunia yang Nabi sebut. Jadi yang menjadikan kita kasih kepada dunia kerana nampak kelebihan-kelebihan dunia itu. Sebab apa kita jadi nak ke pitih dan gila ke pitih? Sebab kita nampak kelebihan pitih tu.
Macam-macam ni. Kertas nampak je kertas ni. Kita hari ni lah. Tapi boleh beli macam-macam. Bukan boleh beli barang je, orang pun boleh beli ni dengan benda-benda ni. boleh beli orang lah ni. Zaman lah ni lah. Barang pun boleh, orang pun boleh beli dengan duit. Jadi manusia menggilai duit tak pelik lah, sebab dia ada kelebihan dia ada keistimewaan dia ada nilai dia. Demikian juga kenapa manusia ada keinginan kuat, ceritalah kepada makhluk sebagai sama manusia, kan ada ciri-ciri tadi, comel lah, itulah, bergaya lah, itulah, hati cenderung lah. Itu sebabnya. Jadi sekarang ciri-ciri ni ada pada makhluk, maka manusia pasti akan cenderung kepadanya, maka itu dinamakan kasih kepadanya. Jadi bila manusia kasih kepada makhluk ni dengan kasih yang kuat, maka dia akan jadi hamba kepadanya. Demikian juga perkara ni boleh berlaku kepada Allah. Dah nak kasih ke mana Allah tu tak nampak. Hari ni macam-macam ragang kita dengar. Pegang molek akidah sifat 20 tu, pegang kemah-kemah, jangan tawar-menawar lagi, pegang sampai ke mati. Sifat-sifat Allah yang kita kenal manusia sifat 20 tu pegang molek. Ini dugaan besar hari ini yang akan mengganggu keyakinan ini. Hari ini kita dengar suara ada alim, tak ada alim lah, dia kata apa, semua ni kita sebut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah lah. Kita dengar suara-suara hari ini, Ahli Sunnah wal Jamaah ni percaya kepada Tuhan yang tidak wujud, dia kata. Dah ciri yang kita percaya Tuhan mana? Tuhan yang ada, Tuhan yang tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan, kidam baqa. Tuhan yang tidak menyupai sesuatu, mukhalafah. Tuhan yang tidak berhajat kepada makhluk, qiyamuh binafsi. Tuhan yang Maha Esa. Dia kata Tuhan-Tuhan gini ni, sifat-sifat ni menunjukkan Tuhan tu tak ada, dia kata. Gitu pula dah. Ini jaga-jaga. Bila kita percaya kepada Tuhan yang tidak menyerupai segala makhluknya, dia anggap percaya kepada Tuhan yang tak ada. Hari ini kita dengar, tak sakit sekarang. Bila kita yakin kepada Allah yang tidak menyerupai sesuatu, bila sebut tidak menyerupai sesuatu, berarti semua segi, tidak bertempat, tidak bermasa, tidak itu, tidak ini. Laisa kamitslihi syai'. Tapi ada setengah orang, kalau kita pegang gini, dia anggap Tuhan tu tak wujud. Masya Allah. Dah boleh kira sekarang. Itulah otak madi, otak kebendaan dah lalu. Dia hanya boleh memikir benda yang dia ciri benda je. Yang tak ada ciri kebendaan, akal dia nak terima dah. Itu otak dia. Jaga-jaga akidah ni. Kalau ikut Ahlus Sunnah, itu sudah tersesat pegangan itu. Serah kepada Allah. Tapi nak kau itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pegang molek. Jadi sekarang balik kepada asal. Persoalan asal. Jadi Allah Ta'ala tu, saya kata tadi, manusia ni kasih cenderung hati ke makhluk pun boleh, ke Allah pun boleh juga. Dan nak kasih ke Allah Ta'ala ke mana benda mukhalafah ni, laisa kamitslihi syai'. Jadi kita kena faham, Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang dengannya kita dapat memaham sebahagian daripada hal-hal ketuhanannya. Kena faham molek tu. Bila kita belajar sifat 20, sifat ma'ani, sebut saja ma'ani, sifat makna, kefahaman yang memahamkan kita tentang beberapa hal ketuhanan, bukan hakikat diri dia. Hakikat diri itu jauh kena, dah nak japa kita ni. Kalau Allah Ta'ala buka rahsia tu, akan hancur seluruh alam semesta ni. Tu nak khabar rahsia keagungan dia tu. Kalau dia buka hijab ni, hancur luluh habisnya. Itu disebut dalam hadis, inna lillahi sab'ina hijaban law kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi ma adrakahul basar. Allah Ta'ala ni ada 70 hijab. Jadi yang menutup Allah Ta'ala dari rahsia dia tu disebut 70. 70 dalam bahasa Arab ni sama ada ikut jumlah tu atau jumlah yang sangat banyak. Masuk banyak dah lalu. Allah Ta'ala menutup rahsia diri dia tu. Sehinggalah sekiranya subuhatu wajih, rahsia zatnya tu
dibukakan rahsia, makhluk ini tak tanggung, dah nak tanggung, akan hancur binasa, hancur dulu semua ni. Kena faham buah tu. Itulah hakikat mukhalafatuhu lil hawadis. Zat Allah yang maha suci yang kita tak mampu nak capai dia. Semua orang tidak dapat mencapainya di dunia ini. Di akhirat Allah Ta'ala beri anugerah kepada hambanya. Dan itulah nikmat yang paling besar. Nikmat dapat melihat Allah, yang mencapai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah mana boleh berlaku benda tu? Tuhan berubah sifat ke? Tak. Itu adalah sesuatu yang mampu, termasuk dalam kekuasaan Allah untuk memberinya kepada hamba-hamba pilihan dia. Kena faham bahawa pegang molek. Ini kita kena kemas sungguh lah ni. Dia rodok sampai kakor lah ni. Sekarang ni dia rodok sampai ke tangga ni. Nak memusnahkan keyakinan kita, kena jaga-jaga. Aliran ni kena jaga-jaga. Punah janang habis lagi akidah kita. Jadi sekarang yang kita dapat kenal ini sebahagian dari makna-makna yang memahamkan kita tentang ketuhanan Allah. Kalau dalam Usuluddin orang panggil ta'alluq sifat. Kalau dalam tasawuf orang panggil tajalli. Saya nak bagi contoh mudah sikit, saya takut orang keliru. Nak bagi contoh mudah sikit, contoh aja. Baik, bila sebut kudrat Allah, kudrat tu makna yang memahamkan kita. Kita faham maksud kudrat. Allah Ta'ala Maha Kuasa, kita faham. Dah kita faham ku akal kita Tuhan gitulah. Dah. Sebahagian dari saja yang dapat kita faham tentang rahsia ketuhanan Allah. Adapun hakikat sebenar kudrat Allah, dia samalah macam zatnya, laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu. Tetapi dengan akal kita ni kita dapat memahamkan makna-makna yang berkait dengan kudrat Allah. Tapi hakikat kudrat Allah bukan sekadar yang kita faham ku akal kita, itu hanya sebahagian yang difahamkan Allah kepada kita atau yang dapat kita faham tentang Allah. Tapi hakikat sebenar kudratnya tidak dapat dicapai oleh kita. Kena faham gitu. Sama juga sifat-sifat lain, sifat ilmu. Bila sifat ilmu kita fahamlah ilmu guna-guna ni. Jadi yang kita faham tu itu bukan hakikat Allah. Hakikat ilmu Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Hakikat sifat ilmu dia tu. Tapi kalau kita faham tu sebahagian daripada pengertian yang difahamkan Allah kepada kita tentang ilmunya tu, sehingga kita boleh faham dia tu. Sebab tu panggil sifat ni sifat ma'ani, makna. Kefahaman yang memahamkan kita tentang Allah. Tapi bukan hakikat dirinya itu. Kita faham ilmu Allah Ta'ala sangat luas meliputi. Itu sebahagian kita faham tu. Kita boleh faham. Sebab tu kefahaman seseorang dengan seseorang tidak sama. Dari segi kedalaman dia tu, dari segi kekuatan dia, kejelasan tidak sama. Jadi kita faham. Bila sebut Allah Ta'ala Maha mengetahui, dan otak kita faham lah. Allah Ta'ala tahu ni, tahu benda tu, tahu benda. Kita tergambar, tasawur, tergambar ilmu tu. Jadi hendaklah kita faham, itu bukan hakikat sifat ilmu Allah. Sifat ilmu Allah mukhalafatul lil hawadis, laisa kamitslihi syai'. Tak dicapai hakikat ilmunya bagaimana. Cuma makna-makna tadi memahamkan kita sebahagian daripada makna-makna ketuhanan Allah. Kudrat makna apa? Iradat makna apa? Ilmu makna apa? Hak tu hak akal kita boleh faham. Jadi yang kita faham tu sebahagian daripada makna-makna yang berkait dengan ketuhanan, bukan diri Tuhannya. Kita faham gitu. Sini kadang-kadang kalau kita ngaji Usuluddin, dia sakut banyak ni. Sakut banyak. Dia tak nak selari. Allah Ta'ala bersifat kudrat dengan mukhalafah, mukhalafah lil hawadis. Mukhalafah tu menuntut bahawa Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu, tidak boleh bayangkan. Tapi bila sebut Allah Ta'ala bersifat kuasa, boleh bayang pula dah ni. Dah kuasa dah ni. Ni tempat nyakut Usuluddin. Ngaji Usuluddin pekat-pekat dah lalu jadi gini, nyakut sini ni. Sebab tu kena sesat jalan tasawuf.
Jadi yang kita faham itu sebahagian dari makna ketuhanannya. Yang boleh kita faham tentang dirinya itu. Tentang hakikat zat dia, sifat dia itu dia sama. Mukhalafatuhu lil hawadis. Itu dia. Kadang-kadang kita ngaji Suludi, ia pelaga. Pelaga. Kadang-kadang takut nak merasakan Allah Ta'ala tengok kita, Allah Ta'ala mengetahui tentang kita. Takut. Sebab apa? Allah Ta'ala tidak menyampai sesuatu. Tapi bila kita hadir, Allah Ta'ala melihat, berasa macam tergambur gitu gini pula dah. Takut dia. Takut nak menghayati. Padahal itulah ihsan yang diajar oleh Nabi. Yang Nabi ajar. Antam budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Fa innahu yaraka. Dah apa benda tu? Dia melihat dirimu. Kita menghadirkan makna itu, itulah sebahagian dari makna ihsan. Tapi bila kita ngaji Suludin mukhalafah ni, takut nak menghadirkan makna itu tu. Berarti tu saya kata tadi tu. Dia pekat dah lalu. Dia kena percaya. Percaya bukan berarti kena langgar, tidak. Kena faham kedudukannya tu. Bila kita mengaji sifat ma'ani, apa benda sifat ma'ani? Mungkin boleh faham lah. Faham boleh faham. Tapi nak menghayatinya macam mana? Nak menghayatinya. Jadi itu balik semula. Baik, sekarang saya lagi jauh sikit. Kesuludin banyak sikit ni. Tapi tak apalah. Sebab kita dengar rungutan-rungutan, orang takut. Bila nak menghayati. Bila kita semayang, kita rasa Allah Ta'ala tengok kita. Dengar tentang kita, melihat kita, takut. Dia rasa macam membayangkan Tuhan pula dah. Takut. Padahal itulah kunci untuk khusyuk. Jadi takut nak buat begitu. Kenapa? Kerana bercanggah dengar dia mengaji mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi dah nak beza. Mana diri Tuhan, mana kenyataan Tuhan. Jadi yang kita faham, Allah Ta'ala berkuasa atas diri kita, menentukan kehidupan kita. Itu adalah makna-makna ketuhanannya. Bukan diri, hakikat diri, ketuhanan. Bukan hakikat diri Tuhannya. Kita faham. Dulu masa kita mengaji, Tok Guru kita, dia tanya, takut kita nak jawab. Dia akak lengah dia. Ni, tangan megok. Dia gok benda ni. Kita takut nak jawab. Tangan mengguk ni, gok siapa dia ni? Kita nepek, takut nak jawab. Takut sekarang nak jawab. Nak kata apa? Tapi begitulah nak beritahu kenyataan. Kalau mengaji jelas, takut apa nak jawab. Tapi kita jedok-jedok, capur jedok-jedok. Tapi kita tak boleh nak pergi jauh lah. Untuk orang ramai takut dah takak. Saya pergi sekat jalan tu, contoh saja lah. Anak kabarnya begitu no. Saya dulu guru kita mengajar. Baik, balik sekarang kepada kait menjadi mahabbah ni, dikasih ni. Tahu tang hati kerana melihat kelebihan sesuatu, keutamaan dia, kelebihan dia. Kalau kita kasih ke duit, kerana kita tahu duit itu ada nilai dia, kasihlah ke dia. Memang itu naluri kita. Maka kasih kepada Allah Ta'ala pula kat mana? Itu apabila qalbu manusia dapat melihat jalal, jamal dan kamal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dapat melihat jalal dia, sifat-sifat keagungannya, jamal, sifat-sifat keindahannya, kamal, sifat-sifat kesempurnaannya. Bila qalbu manusia dapat memahami dan dapat melihat rahsia-rahsia sifat itu, dia akan menjadikan qalbu manusia terpaut dengan Allah. Itulah yang disebut mahabbatullah. Itu mahabbatul, kasih kepada, apabila hati berpaut kepada Allah kerana melihat rahsia keagungan dia itu, melihat keindahan sifatnya, kesempurnaan sifatnya, keagungan sifatnya. Bila qalbu manusia, roh manusia dapat memahami dan dapat menyelami rahsia itu, maka hati dengan sedikit terpaut kepadanya. Itu dia mahabbatullah. Jadi bila perkara ini tercapai dengan sempurna, dia akan jadi maqam yang disebutkan tadi lah. Kita nak pergi situ. Sekarang kita pergi hak yang nak disebut sini.
Iaitu bila engkau kasih kepada sesuatu, kata Syekh Ibn Atta, engkau menjadi hambanya. Jadi bila kita kasih kepada makhluk, kasih kepada ni, maka pada hakikatnya, menurut kacamata tasawufnya, kita jadi hambanya. Jadi hamba makhluk tu. Tapi fahami hamba ni dari sudut ilmu tasawuf lah. Jangan pakai ilmu akidah pula. Kalau kita menjadi hamba makhluk dari segi ilmu akidah, batal iman kita. Jangan faham kot tu. Faham kot ilmu tasawuf. Yang ni kedudukannya bila hati kita kasih kepada makhluk, berpaut kepada makhluk, kita dikatakan sebagai menjadi hambanya pada sudut ilmu tasawuf. Dah beza dengan akidah apa benda? Kalau benda tu disuluh dari sudut akidah, kita memang betul-betul menjadi hamba kepada makhluk, memperhambakan diri kepada makhluk, batal iman. Sekarang dalam tasawuf kita tak muka bawah tu. Dalam tasawuf nak ke bawah, hati kita paut ke makhluk ni. Maka dalam istilah tasawuf dinamakan menjadi hamba. Dan dalam ilmu tasawuf menjadi hamba kepada makhluk ni tidak sama menjadi hamba di dalam ilmu akidah tadi tu. Menjadi hamba dalam tasawuf ni dengan erti hati kita jauh daripada Allah. Tu je. Kalau dalam akidah menjadi hamba kepada makhluk berarti tidak menjadi hamba kepada Tuhan lagi. Ataupun dua-dua jadi syirik. Itu akidah. Sekarang ni bukan hamba dari sudut tu. Hamba dari sudut tahu tang hati kasih. Kalau kita kasih kepada harta benda, kita jadi hamba kepada dia. Jadi dalam tasawuf apa masalahnya situ? Hati kita ni jauh daripada Allah. Tu je. Tapi kalau ilmu akidah, kita mengabdikan kepada harta kita tu, kita mempertuhankan dia. Dengan arti kita menjadi hamba dia, dengan arti kita mempertuhankan dia, batal iman kita. Jangan faham kot tu. Ini faham kot ilmu tasawuf ni. Iaitu dengan hati terpaut padanya, implikasinya ghaflah hati kita, lalai, lupa kepada Allah. Maka hati yang lupa tu dikira hati yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda macam ni lah. Teknik kecil-kecil je tu. Salah bahasa jadi benda lain. Kalau ada erti bahasa, punah janang. Baik. Maka sebab itu itulah yang dimaksudkan menjadi hamba kepada sesuatu itu. Bila kita ada pautan hati kepadanya. Jadi tasawuf ni mengajar kita supaya mengikih tu. Biar kau kurang, kau boleh biar lenyap. Lenyap tu sempurna. Hak sempurna tadi dia panggil maqam yang tinggi tadi tu. Jadi sekarang ni kita boleh nipih tak betul. Kalau selama ni kita sampai tahap gila ke harta, gila maksudnya kalau tak ada benda tu dah nak tidur sekarang, dah nak tidur lah, dah nak buat kerja dan teringat. Hak tu gila, tak gila dah tu. Tadi nak kiki jangan sampai tangga tu. Ada pun alhamdulillah, tak ada pun rasa gak teringat-ingat, tapi tak apalah. Tidur mulai ada, sembahyang boleh khusyuk lagi. Ni kena molek, dan yang mari tarah gila tu sembahyang tak tahu pas mana dah. Tu tambah tu. Itu yang dikatakan kasih yang merosakkan itu dari segi tasawuf ni. Jadi tasawuf mengajar kita mengikih benda tu supaya tarah menjadi hamba kepada makhluk tu dia kurang, kau nipi. Maka semakin kuatlah pengabdian diri kita kepada Allah. Jadi dikatakan dalam kalam hikmah ini, insya-Allah ke dalam tak lagi dah. Baik. Dan Allah Ta'ala tidak suka bila engkau menjadi hamba sesuatu selain daripadanya. Jadi bila kalbu kita ni banyak berpaut pada yang lain, Allah Ta'ala tak suka. Allah Ta'ala tak suka. Tak suka maksudnya tidak mendapat kasih sayang Allah lah. Adalah bahagian-bahagiannya. Tapi kasih sayang khususiah mahabbatullah tadi tu mungkin tak kesampaian lah. Jadi demikianlah mukaddimah nak memahami kalam hikmat ini. Saya terpaksa perincikan sikit itu, kita takut orang menafsir dari sudut pandang yang salah boleh bawa ke kefahaman yang salah. Oh padang dah aku kasih kata batal dah iman aku, padang.
tak boleh kita kasih kepada orang lain, tak boleh asuh ni. Ada nak buat nak kikinya. Yang itu insya-Allah kita akan lihat pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.